إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صعود. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat membaca zikir situ. Dan doa yang warid, mana yang datang daripada Rasulullah SAW. Dan daripada sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat daripada yang warid iaitu membaca dengan perlahan-lahan pada permulaan tawaf. Bismillah wallahu akbar. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sunat dibaca dengan pelan-pelan saja dan menghayati akan maknanya dengan betul. Dengan namamu jua ya Allah, dengan nama Allah Ta'ala tawaf, mana aku tawaf. Dan Allah Ta'ala jua yang maha besar, ya Tuhanku, tawaf aku kerana beriman, percaya akan dikau dan membenarkan akan kitabmu dan menyempurnakan akan janjimu dan mengikut akan nabimu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara bacaan yang sunat yang warid daripada permulaan, ya, perlahan-lahan baca pada permulaan tawaf. Dan sunat lagi membaca terkala berbetulan dengan pintu Kaabah. Terkala dengan berbetulan dengan pintu Kaabah, Allahumma inna hadzal bait baituk wal haramu haramuk wal amnu amnuk wa hadzal maqamul aiz bika minan nari. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, inna hadzal bait, bahwasanya ini bait iaitu Kaabah ni, baituka ialah rumah engkau, wal haram, dan haram tanah haram ni ialah haram engkau, tanah haram engkau, ya, dan juga wal amna, dan keamanan itu ialah amanmu. Dan inilah tempat mereka yang berlindung dengan dikau daripada api neraka. Jadi antara doa kita minta supaya Allah SWT berikan kita keamanan, keselamatan dan lindung daripada tersentuh sebab-sebab ke neraka. Itu perbuatan baik ataupun perkataan etikad yang membawa kepada ke neraka, wal-ayazabillah. Dan antara dua rukun Yamani, rukun mana bucu Yaman yang menghara ke arah negeri Yaman, itu dipanggil rukun Yamani. Sunat membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma qnini bima razaqtani wa barik li fih wa qlub an kulli ghaiban li bi khair. Ya Allah ya Tuhanku, anugerahilah kiranya akan kami di dalam dunia ini kebaikan, keselamatan mana, dan di dalam akhirat juga kebaikan, mana kebaikan, keselamatan. Dan peliharalah peliharakan olehmu kiranya akan kami daripada seksa api neraka-Mu. Ya Tuhanku, padakan kiranya, padakan tu ejaan dia jauh kan, pada akan kiranya, padakan waqni ni mana tanamkan dalam kalbiku sifat qanaah, itu maksudnya, ya, qanaah tu mana memada. Dan padakan kiranya olehmu akan daku pada rezeki yang telah engkau anugerahi. Jadi mana kita dalam menyambut rezeki yang Tuhan bagi, bukan dengan sifat tamak dan pelahap atau kebulu tak cukup manjang, ya, mana apa yang bagi alhamdulillah cukup. Itu mana waqna ni,
berikan sifat qanaah, tidak bersifat dengan maknanya sebaliknya, tamak. Dan beri berkat kiranya olehmu padanya, ya, kita minta di tanah haram berkat, wa barik li fihi, dan beri keberkatan padanya, dan wakhluf ala kulli ghaibatin li bi khair, dan gantikanlah kiranya olehmu akanku tiap-tiap yang lenyap bagiku dengan kebajikan. Itu semua mintalah, ya. Dan sunat baginya minta doa dengan barang yang dikendakinya daripada tiap-tiap doa. Dimintalah pohonkan apa saja permohonan yang harus, sama ada doa itu ta'aluk pada dunia, kerja-kerja dia yang baik, atau lebih lagi pada akhirat ni lebih besar. Tetapi yang terafdal hendaklah disimpankan doanya ta'aluk pada akhirat juga. Apa mana disimpan, diikhtisarkan, ditentukan pada akhirat sajalah, ya, itu lebih baik. Dan membaca doa yang warid daripada baginda Rasulullah SAW atau daripada sahabah, itu terafdal dari dalam tawaf daripada membaca Quran, dan membaca Quran itu afdal daripada membaca doa yang tiada warid. Itu baca apa yang Nabi buat, ya, Nabi buat tempat situ, Nabi baca doa, kita bacalah. Kalau dia baca Quran semua, dia kata Quran lebih besar. Jangan jawab. Dia tempat, ya, tempat tu tempat ni baca doa. Dia ada sebab tempat, ya. Sekarang tempat kalau dalam semayang, Quran seafdal zikir, tapi dalam rokok boleh baca Quran, ya. Qiyam dia baca Fatihah, baca surah, kan. Rokok kan baca surah lagi, yang tidak baca surah, semua baca surah aja. Tak baca Quran lebih afdal lagi. Wah, ganas nampak kau ni. Nabi sallallahu kama raaitumuni usalli. Sembahyang macam mana engkau tahu aku sembahyang. Ya, kita sembahyang sebagaimana kita dapat maklumat Nabi sembahyang dengan hadis sahih. Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Bila hadis sahih itu mazhab. Jadi kama raaitumuni bermakna kama alimtumuni. Kama raaitumuni bila kita tengok Nabi. Kita tak berjumpa zaman Nabi. Ya, maka alim tu dengan mana, ya, ra'i dengan mana alim tu. Macam mana engkau mengetahui? Mana dengan as-sanid as-sahihah. Sanad-sanad yang sahih yang telah dibahas oleh ulama-ulama muktabar kita. Itu maksud. Habis. Mana tadi? Dan tersebut di dalam hadis yang sahih, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahu zikri an mas'alati ataitu atau utihi afdal ma uti lisailin atau ma uti as-sailina. Barang siapa membimbang akan dia zikir, ya, akan daku daripada meminta akan daku. Mana dia ni tak sempat nak doa, dia zikir kan, ya. Orang suruh doa, dia zikir, tak ada masa dia nak doa, dia zikir je. Macam mana tu? Nasaya ku beri akan dia selebih-lebih, mana lebih baik barang yang telah ku diberikan akan segala orang yang meminta. Mana orang tak sempat minta, dia zikir, Tuhan beri dia lebih hebat daripada orang meminta. Itu maksudnya, ya, itu kelebihan zikir. Dan sunat bagi laki-laki ramal di dalam 3 lingkar yang pertama, ya. Arti ramal itu apa? Menyegerakan berjalan. Orang panggil lagi anak. 3 yang pertama tu lagi, ya, tahu kan awak biasa jalan boleh, tapi elok dia apa, jalan tu lagi anak. Tu. Dan berjalan jangan melompat-lompat, ya, jangan berlari-lari pun jangan. 3 pertama tu dia lagi anak, kemudian jalan biasa. Dan taklah ia berjalan dengan perlahan-lahan seperti adatnya di dalam 4 lingkar, 4 pusingan yang kemudian
kena mengikut bagi fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Bagi masuk Mekah kan, jadi nak elakkan daripada apa? Pandangan musuh kan, tengok slow orang Islam tak kuat, dia lain lagi pun nak. Jadi ada apa? Nampak orang dia kekuatan. Tu sunat begitu. Sebab kita dengan musuh ni kena tunjuk kuat. Dengan orang kafir ni kena tunjuk kuat. Orang Islam tunjuk kuat, orang kafir lembik tengkuk. Itu orang di AP lagi ikut bodoh dan pada sui tu. Dia ikut di AP dia barwa dia teruk habis negara digadai tu. Allah sakit hati dia buat ni. Mimpin jaga perut begini. Bermula sebab ramal lari-lari anak tu. Ya. Itu kata segala kafir musyrik tatkala masuk baginda Rasulullah SAW dengan segala sahabatnya ke Mekah kerana mengerjakan umrah pada tahun yang ke-7 daripada hijrah, dahulu daripada kalah Mekah, dahulu dapat Fatil Mekah jatuh ke tangan yang Islam setahun. Demikianlah kata mereka itu bagi sahabat telah mendaifkan ya demam Madinah ni. Tu akan mereka yakni apa? Maka tiadalah tinggal bagi orang yang penguasaan atas memerangi akan kita, maka disuruhkanlah oleh Nabi SAW akan segala sahabatnya dengan ramal supaya dilihat oleh segala musyrik akan ya kekal kuat kita. Kan lepas perang kata orang Islam dah lemah kan. Jangan tunjuk lemah orang kafir, tunjuk kuat. Tu. Dan penguasaan dia, dan adalah sebab ramal lagi-lagi anak tu. Demikian itu hilang ia sekarang ini, tetapi sunat mengerjakan dia sekarang walaupun benda itu tak ada, tapi dia tibak ikut aja lah kan. Dan jika hilang sebab sekalipun, maka sunat juga kita ikut. Supaya ingat orang yang tawaf akan asal mula-mula kedaifan orang Islam di Mekah. Ya, maknanya macam mana mereka dapat lawan balik, maka jatuh pertengahan Islam, semua itu bersirah-sirah penting. Kemudian akan nikmat ya kenyataan Islam, mana Islam itu telah dibuka luas ala iza ja'a nasrullahi wal fath. Habis datang saja nasrullah pertolongan taala, fathil Makkah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Maka sambut kemenangan itu dengan apa? Fasabbih. Ya. Bukan sambut kemenangan joget itu gila macam UMNO kan. Ya, ngampu sana ngampu sini. Ya, bukan joget. Sambut dengan tasbih. Kemudian wastaghfir, minta ampun. Buka tafsir, apa makna minta ampun itu? Dalam ayat ni kenapa dia kata minta ampun? Buka tafsir. Kalau sekiranya Fatil Mekah ini engkau rasakan menang ni daripada engkau, sila minta ampun. Ini bukan daripada engkau, ini semua kurnia Allah. Itu maksudnya. Sambut kemenangan dengan memandang kurnia Tuhan. Kalau terlintas kan banyak kadang-kadang kita kan bila buat sesuatu menang, ini strategi kita buat ni, kau tak buat tak menang pada bapak ni jauh. Itu kena bapak aja kurang hajar dia punya bapak kau lagi menang. Semua menang tu daripada Allah Taala, daripada engkau. Ya, tu kita tak ada tasawuf tu jadi. Ya, kita ada strategi buatlah strategi. Wa indalakum masata'tum min quwwah tu disuruh. Tapi pandang Allah, kau siapa? Kau fakir, hina, bangsat dengan Tuhan. Ya, pula nak tunduk kau pula kan. Banyak dia lebay patah pinggang. Banyak lebay sekat pinggang. Bila menang nampak dia pula kotak dengan jauh. Ya, nasrun minallah wa fathun qarib. Ya, semua itu daripada Ta'ala, bukan daripada engkau. Habis tu. Itu buka dah. Apa sebab ayat tu wastaghfir. Menang-menang pula istighfar. Tu buka tafsir. Dan jika hilang sebab sekalian, walaupun tak ada dia punya asbab tu kan, tapi kita ikut itibak supaya kita mengingat sirah ya, bagaimana di awal Islam perkembangan begitu hebat menyambut maknanya tekanan-tekanan musuh sehingga maka jatuh balik ke tangan Islam, ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambut begitu Islam ajar kita tu. Dia kalau di pilihan raya dia menangkan wakil perempuan dijulang timang kawan orang gila betul. Dah macam beruk pemerintahan ni. Jahiliah tu jaga.
Supaya ingat orang yang tawaf itu akan asal mula-mula ketaifan orang Islam di Mekah, kemudian akan nikmat kenyataan Islam diberikan Fathil Mekah, ya, dar kuasanya dan akan kesuciannya di negeri Makkahul Mukarramah. Kemudian daripada sekalian kafir musyrik selama-lamanya. Kemudian bila kemenangan, akhirnya tanah haram tak dibenarkan orang kafir masuk sekarang. Itu di antara bumi yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan tiada sunat ramal melainkan di dalam tawaf yang mengiringi akan dia sa'i. Mana kalau tawaf tak ada sa'i, tak sunat ramal, ya. Tawaf yang ada sa'i saja sunat dia ramal. Dan kata dan tiada sunat ramal, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kana sallahu sirrah. Sesungguhnya tiada penyakit yang lebih kuat daripada penyakit bimbang. Ya, ni afatul qalbi, penyakit hati manusia. Ya, bimbang, susah hati kerana bergantung kepada aghyar. Ya, bergantung kepada makhluk. Ni penyakit besar ni. Sebab tu kita kena lepas daripada itu. Kalau tak lepas, kita boleh sampai makrifat kepada Allah dengan sebenar-benar makrifat. Sebab dia suruh lepaskan farriq qalbak minal aghyar, kosongkan batin hati kamu daripada makhluk. Baula yamla'hu bil ma'arif, Tuhan penuhkan dengan makrifat wal asrar dan segala sir-sir rabbani akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya tiada penyakit yang lebih kuat daripada penyakit bimbang dan susah hati bergantung kepada aghyar. Sebab tu dalam doa Rasulullah SAW atau dalam doa Rasulullah gitu, wala takilni nafsi wala takil nafsi wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Wala takilni, ya Allah, jangan engkau serahkan aku pada diriku. Mana kita memandang dan melakukan penyerahan hanya kepada Allah Ta'ala. Serah kepada Allah, jangan serah pada dia. Banyak kan orang silap, saya tak ada masalah sekarang, tak ada masalah, ya. Saya tak ada rasa serunsing, tak ada apa. Sebab apa? Duit pun tak habis makan, projek pun tak habis, juta-juta kan. Ya, maka orang ni akan jadi babas. Orang yang tidak perasan keterikatan dia dengan Tuhan, orang tu akan jadi sesat dalam kehidupan dia. Ya, kita sentiasa aling qalbak billah, tambatkan hati kamu dengan Allah. Kau siapa? Kita makhluk fakir, kan, hina dengan Allah Ta'ala. Jangan buat terbiat. Lepas tu Quran dibaca, orang tak faham. Innal insana la yatgha bila ar-ra'a stagna. Innal insan, sesungguhnya insan la yatgha, sesungguhnya dia datang dengan apa dalam zalika, sesungguhnya melampaui batas Allah Ta'ala, jadi sesat. Sebab apa? Ar-ra'ahu stagna, bila dia rasa dia tidak terikat dengan Allah Ta'ala. Itu mana terkaya. Stagna mana dia kaya. Kaya mana apa? Kaya mana apa? Dia tak berhajat lah. Dia tak rasa dia berhajat dengan Tuhan, padahal dia fakir dengan Tuhan. Ya, bila buat apa? Ni saya buat ni. Ya, orang pun puji dia. Oh, kalau Tuhan tak ada, tak dapat. Kau tak kenal siapa aku. Pergi besar syaitan ni. Oh, handal Tuhan ni, tahu tak apa dia. Itu semua syaitan iblis tuan. Ya, yang dah babas berjalan Tuhan, yang pakai tu. Barang kata mengaji mentasawuf yang masuk longkang jawabnya. Man lam yataghalghal bihadzal ulum mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Siapa tak mendalami ilmu perjalanan kerohanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jawab dia apa? Habis wasak ni. Dia mati dalam mengekalkan dosa yang besar-besar, wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan, ya. Penyakit yang payah nak terus, penyakit apa? Luar ke dalam? Dalam, luar. Luar senang, dia tersedia sikit pergi urut kan. Kalau rabak sekali pun boleh jahit. Kalau kau main dalam, kanser bara, itu tak boleh, kena masuk kamera, kena apa, cek betul-betul, ya. Kos pun tinggi, puluh-puluh ribu kan. Begitulah rohani kita. Kalau setakat kita ibadat doa syarat rukun PK tu mudah. Dia main dalam, perkembangan rohani itu macam mana dia masuk, dia tahu, itu rumit. Tak betul-betul kita tak perasan. Kita perasan dah bagus, rupanya
Itu bahaya. Sebab dia kata sini sesungguhnya tiada penyakit yang lebih kuat, mana lebih bahaya daripada penyakit bimbang dan susah hati. Sebab apa? Kena bergantung dengan aghyar. Ya. Tiada sihat yang lebih sempurna daripada hudur. Sihat rohani kita bila hati kita hudur ma Allah dan bimbang dalam persahabatan dengan Al-Azizul Ghaffar. Mana kita sentiasa berbimbang hati, istighal hati kita dengan Al-Aziz yang maha mulia, Al-Ghaffar yang maha pengampun. Sebab Syekh Abdul Aziz seorang ulama besar di Basra tu, dia pun wali besar, ulama besar, wali besar. Dia mengajar di masjid tu ribu orang dan ni. Tengah-tengah dia mengajar, tiba satu pemuda duduk di luar. Pemuda tu duduk di luar. Dia tunduk. Maka datang Nabi Khidir alaihissalam. Nabi dia tepuk dia fatan, dia kata, "Hei pemuda, masuk dalam tu. Tu Syekh Abdul Aziz sedang mengajar." Apa jawab dia? "Macam mana aku nak menghadap dengan Syekh Abdul Aziz? Sekarang aku sedang menghadap dengan Al-Aziz." Peranjat Nabi Khidir, Masya Allah, kata, "Ada lagi wali aku tak kenal." Ada wali lagi aku tak kenal. Macam mana aku nak hadap Syekh Aziz? Sekarang aku tengah menghadap Al-Aziz. Al-Aziz yang maha sempurna huwa Allah Ta'ala. Betul-betul dia makam tu, wali besar dia, pemuda tu. Yang tuan-tuan duduk kat luar belakang, masa majlis, anak tengah menghadap Al-Aziz. Lama aku baca kitab seorang. Aku start kereta aku balik lah. Al-Aziz sungguh dia tengah dia menghadap hadrat Allah SWT. Maka situ Nabi Khidir kata, ada wali yang aku tak kenal lagi. Dia wali yang dia kenal, satu dunia semua kenal. Sayyidi Ahmad, Sayyidi Imam Muhammad Bahauddin Radhiyallahu anhu. Siapa lagi tuan? Imam Tariqat besar Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Abadawi, semua wali-wali besar, orang kenal hebat-hebat. Dan ada di sama-sama dia yang kenal tu, orang lain tak kenal. Tuan guru saya Al-Alim Al-Allama Sayyidi Syekh Abdul Rashid, alim 35 ilmu dan masa dia dekat Singapura tu, turun daripada kapal luar negara tu, dua orang, satu kulit putih, satu kulit hitam. Dia kata yang kulit hitam tu orang terdekat sama dia kuat dia. Orang pergi tanya, betul? Dia suruh dia tengok, kenal ahli. Dia tak pernah jumpa pun, dia tengok dia kenal tuan ni. Habis. Itu terkenal sama-sama dia, orang lain tak kenal. Yang ni langsung tak kenal. Allah Ta'ala dia dengan Tuhan ni. Macam aku nak wajah Syekh Aziz, aku sedang menghadap Al-Aziz, kata. Masya Allah. Dan Syekh Abu Madian At-Tilimsani radhiyallahu anhu berkata lagi, ghaibah daripada hak itu satu kehinaan. Mana hati kita ghaib, tak ingat Tuhan, hati kita terlupa Tuhan, itu satu kehinaan. Kemuliaan ada pada hudurul qalbi ma Allah. Hadir hati ke Tuhan itu satu kemuliaan besar. Bila hati lalai je, itu satu kehinaan besar. Bahkan dalam kitab ni baru ceritakan seorang daripada wali besar, ulama besar. Jadi yang murid dia nak ziarah dia, tangguh, akhirnya dia pun pergilah ziarah. Tiba dekat dengan rumah Tuan Syekh pun ulama ni, hayawan tu bercakap macam ni. Kambing lembu air bintik cakap. Dia kata Tuan Syekh dah meninggal semalam ni. Jadi macam mana nak balik, dah dekat kan? Dia kata apalah, pergi je lah kan. Pergi tengok Tuan Syekh sihat. Segar bugar tengah buat, tengah bekerja. Dia pun tanya, apa maksud ini ya Sayyidi Syekh? Dia kata betul lah tu. Betul, sebab semalam aku terlampau lalai dengan Tuhan. Dia mengaku di sini, padahal dia wali besar. Semalam aku leka sikit dengan Tuhan. Tarap orang leka macam tarap orang mati. Itu maknanya. Itu dia punya banyak misal lah. Kelalaian daripada zikir ni seolah-olah macam mayat, tak ada kekuatan roh. Dan kalau dalam hikam 4 kaifa kan, kaifa an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatakhar min janabati ghaflati. Macam mana kau nak masuk hadrat Allah Ta'ala, sedangkan kau belum bersuci daripada janabah kelalaian. Lalai yang ditasbihkan dengan orang berjanabah, berjunub. Pada pihak mana wajah syabah mamnu. Orang ada besar, dia tidak tegar oleh syarat duduk dalam masjid qadar zaman ni. Masjid zahir, ini masjid batin. Itu yang dimaksudkan ialah makam hadratillah. Dia tak boleh masuk kalau dia lalai. Dia lalai sikit.
Syekh Abdul Qadir Al-Jani dalam mimpin suluk di muka syafaat ta'ala. Anak murid terlupa Tuhan sekejap, syaitan urung macam lalat urung bangkai kan. Tu sekejap terlalai. Kalau full time lalai bukan itu, dilacak kepala kita. Ya, dilacak kepala kita kan. Sebab bodoh. Takkan tak ada power rohani dan sebab zikir ada perkara sangat besar ya. Itu pakaian nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidur ni pun dengan ta'ala tadi. Rasulullah pernah berdebat dengan seorang Yahudi, ulama Yahudi. Dia tanya, apa tanda kenabian kamu? Kalau kau dapat jawab semua, aku masuk Islam. Dia tanya satu pun Nabi jawab, sadak tak, benar kau kata. Dan salah satu dia kata, tidurlah dua mataku tapi hatiku tak tidur. Hatiku sentiasa menghadap dia. Dia kata, benar kau Muhammad. Ya. Jadi maknanya apa? Qalbi Rasulullah sentiasa dengan ta'ala. Allah. Kerana ia dinamakan neraka jahim. Tengok tu. Ya. Kata Syekh Abu Madian Tinsani berkata apa? Ghaibah daripada hak itu satu kehinaan, kerana ia dinamakan neraka jahim yang disegerakan. Ya, an-narul muajjalah ila apa? Iatulah ghaflah. Sebagaimana hadir hati dengan Tuhan, itu dipanggil jannatul muajjalah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gurun, mana hati dia menghadap Tuhan, gurun dengan Tuhan, disediakan dua syurga. Syurga yang maklum di akhirat, satu lagi syurga yang disegerakan, ialah jannatul ma'rifah. Maka lawan dia tak ada ma'rifat, jannatul narul muajjalah, ya, neraka disegerakan. Ya, sebab tu jiwa terbakar, tak pernah tenteram. Ya. Sebab para awliya dia dah masuk jannatul muajjalah. Tanda dia apa tuan? Quran sebut apa tanda dia? Dia dah masuk. Orang dah masuk tu tanda dia apa? Apa tanda dia Quran sebut? Para hufaz. Apa tanda dia? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yazanun. Itulah tanda dia. Ala ketahui ilmu anna awliya, bahawa waliullah, awliya jam'u waliyin, ya, mufrad dia waliyin, wali ta'ala ni, la khawfun alaihim, tak ada sebarang ketakutan dalam hati dia. Walahum yahzanun, sebarang khazan, duka cita tak ada. Sebab apa tak ada takut, tak ada duka cita? Dia dah masuk dalam tempat yang paling hebat, al-jannah, jannatul muajjalah. Ya, dalam syurga mana ada benda duka cita kan? Kalau duka cita sahabat tu bukan syurga. Syurga tak ada benda tu. Mana sifat awal dia dah dapat terlalu kan. Jiwa dia tenang, tenteram. Ya. Sebab dia berpakaian dengan pakaian besar. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub, tidakkan dengan menghadap hati pada Taala dengan zikrullah jiwa akan tenteram. Allah. Dia neraka yang disegerakan tuan-tuan ni. Banyak orang terjun neraka segera. Ya, dia tenggelam dalam neraka segerakan, lala dengan Tuhan, buai dengan nafsu, semua dah habis. Dan siksaan yang dibencanakan bagi orang yang jauh daripada Tuhannya, ya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beroleh penyesalan. Jadi untuk dekatkan kita dengan Ta'ala, perlu dalam kalbi kita ada apa? Dalam berjalan ni, nak dekat, cepat sampai, kena ada apa? Syauk, rindu dengan Tuhan. Kalbi kalau tak ada rindu dengan Tuhan, amat bahaya. Ya, al-khali anis syauk muakharun. Al-khali anis syauk muakhar. Orang yang batin hati dia tak ada rindu dengan Tuhan. Ya, tak ada kontak dengan Tuhan saja. Ibadat buat, sembahyang rajin, tapi connect dalam tak ada. Ibarat pelak kat rumah dia banyak tuan ni. Dia rumah baru buat, pelak dia ada 25 pelak ada. Dia cari semua pelak tak ada connect. Semua wayar renggang. Aku tekan tak menyala pasal ni. Tak join. Join lah. Qalbi join dengan Tuhan baru dia rasa. Selagi qalbi tak ada join, kau tonggang-tonggit tak ada rasa. Penat. Confirm kalau qalbi tak ada join Tuhan, kau buat ibadat confirm penat. Confirm penat. Yang mengangkat kepenatan ialah asyik. Asyik tu rindu lah panggil. Al-ishku billah, ya, asyauku billah. Sebab dia buatkan ada al-khali anisyauk. Qalbi yang kosong daripada rindu yang kuat dengan Tuhan, muakhar. Dia duduk jalan corot ke belakang. Kalau mau lari orang dah balik, dia baru sampai.
Korang buat mengentai desa kan. Wah, kau baru sampai, nak balik dah. Berapa kau lambat-lambat? Tak minat. Dia kata tak minat. Dalam kalbi dia tak ada benda tu. Sebab benda kena besar, dia duduk di mana? Benda tu kalau besar duduk di mana? Qalbi, di hati. Sebab tu kalau dia kata kau jangan takut, kau ada di hatiku. Mana benda tu dia besar? Dia ada fokus kau jangan bimbang, kau ada dalam hatiku. Kalau dia menyampah pula, kau jangan terkesing-kesing, kau tak ada dalam hatiku lagi. Boleh mengambus kita. Itu dia menyampah kan. Sebab dengan dunia kita cakap itu. Hei dunia, kau jangan terkesing-kesing, dia mengambus. Kita halau dia kan. Dengan akhirat, dengan Allah Ta'ala kita jadikan apa? Asyik. Hati kita sentiasa rindu tu mahal kan. Sebab rindu tu dipanggil sifat-sifat yang mahal. Jangan bagi pada makhluk. Dia sifat hati. Maka hati tu dipanggil Baitur Rabb. Baitur Rabb mana rumah Tuhan. Apa mana rumah Tuhan? Bukan Tuhan duduk situ. Mana rumah untuk berurusan rohani kita dengan dia, qalbi. Sebab tu jangan rosakkan dia dengan lain. Baru dia cantik. Habis. Dan kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami ni minal aqtab, daripada kutub besar ni, aku telah melihat siksaan Allah Ta'ala yang paling dahsyat ke atasku. Aku telah melihat, mana merasai siksaan Allah yang paling hebat, paling dahsyat ke atasku. Maka tiada siksaan yang lebih dahsyat daripada lalai. Hati bila tak ingat Tuhan, itu bala paling besar, penyakit paling besar, siksaan paling besar. Kita rasa tak? Tak apa rasa. Sebab kita belum wali, kita baru wali nikah kan. Pada awliya dia terputus semua, dia punya takut galat, dia kata terputus ingatan dengan Tuhan. Cukup dia takut. Cukup takut kalau hati dia terpusing daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semayang patut pusing dada berperasan. Hati confirm memang tak beradab dia kerja dia. Nak beradab memang payah. Kena hadapkan tawajuh. Kita dah hafalkan wajah tu wajhiya lillazi. Kalau saat itu kita tak tawajuh, maka Tuhan jawab kazab, tak bohong kau dalam itu. Habis. Jadi bala paling besar apa? Al-ghaflah. Dalam kehidupan insan, bala paling besar ialah kelalaian. Lawan lalai, hudurul qalbi ma'allah, hadir hati dengan Allah Ta'ala. Dia segala-galanya. Dia yang memberi, dia yang menarik, dia yang membenar kita menumpang di atas dunia. Dialah zat yang maha kaya, yang kita mengambil segala rezeki daripada kurniaan dia. Dia yang memberi kita menumpang sementara. Sebelum balik ini siap betul. Dia meniru kita menyiapkan bekalan. Dan besar kali dia suruh kita makrifat dengan sebenar kepada dia. Dan kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, An-na'im wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa li syuhudi wa iqtirabih, wal azabu wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa li wujudil hijabih. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Ini keadaan besar tadi. Keadaan yang sangat hebat, yang sangat besar, dibuka oleh siapa? Arifina billah, orang yang betul-betul mengenali Tuhannya. Tengok apa maksudnya. An-na'im, wala dipanggil an-na'im wa intanawat. Nikmat tu sekalipun bermacam-macam bentuk, dan tak ada manusia boleh kira nikmat yang diambil dia Ta'ala. Tak boleh kira. Wa in ta'undu nikmatallahi la tusuha. Kalau nak itu nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh gitu. Nikmat i'ta' diberi lain. Nikmat as-sarf ataupun al-mana' dia blok lain. Pergi hospital, 1001 macam penyakit dia. Yang kena belak, kena lapar, perut tergantung, kepala kena sekeru, macam-macam, menyarap, ada menyarap tu dia bangun. Dia reh motor, orang bawa motor, dia potong brek motor. Dan tak yang nanti patah sini, tak dia bangun tergantung. Macam-macam pesen, daripada ujung kaki sampai ujung rambut, macam-macam penyakit rintan. Tiba-tiba kita tengok kat diri kita, satu tak ada, tak besar. Kalau Tuhan selang-seli macam, hari ni sihat, besok sakit, lusa sihat, tulat sakit macam. Selang-seli sakit, merawung kita kan. Kadang setahun tak kena penyakit, sihat, tak nampak lagi. La yatimun na'im illa biru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat melainkan kau pandang pemberi nikmat. Pemberi nikmat kau dapat syuhud akan dia, itulah nikmat paling besar. Mengenal dia kan. Orang kalau ambil nikmat,
Dia tak kenal tu nikmat, macamlah kita bawa kan kat dia kan. Kita ada apa? Kebun dian 10 ekar, Musang King. Kita bawa satu bonet rumah dia. Kita hantar ke rumah dia, kau nak kira tu sekarang. Oh, Musang King mahal kan. Dia pun ambil buah, dia belah, dia makan. Kita pun tak salam kan. Ajak naik pun tidak. Wah, ini awalan wa akhiran dia. Jangan harap pun nak hantar lagi. Orang ini kepala masuk air. Buat dian kau tepi ke lah tuan dia tu kau kan. Balik kan lapik-lapik dia salam kan. Ni salam kosong, padah kedekut. Kan? Tu maksudnya. Jadi kenal pemberi nikmat. Jangan kau gila dengan nikmat aja. Nikmat tu Tuhan dia punya. Kau dapat Tuhan, kau dapat segala-gala kan. Jadi nikmat tu walaupun berbagai-bagai bentuk nikmat, macam-macam nikmat makan, minum, pakaian, harta benda, ya macam-macam nikmat lah ya. Hanya sebenarnya nikmat paling besar apa dia? Syuhud, mana dibukakan kalbi dengan Tuhan. Tu nikmat paling besar. Tak ada nikmat dalam dunia sampai kiamat. Nikmat paling besar ialah musyahadatul qalbi. Ya, hati kita dibuka oleh Taala. Maknanya lawan nikmat apa? Azab. Bermakna kalau tak dibuka, azab tu dia kata. Ya. Dia kata wujudul hijab. Pasababul azab wujudul hijab. Punca azab bila kau terhijab, kau ditutup kalbi kamu. Maka cari jalan untuk buka. Dan hampir dengannya iktirab, kehampiran duduk dalam maqamul qurbih. Itu dipanggil apa? Nikmat paling hebat. Baik. Begitu juga azab, sekalipun berbagai-bagai jenis azab, macam problem tu, problem ni, ya, dilawan nikmat azab macam-macam. Tapi sebenar-benar azab apa? Hanya berpunca daripada terhijab. Azab paling besar bila kalbi kamu tidak dimukasyafah dengan Tuhan. Ya. Sebab kita tasawuf dipanggil tauhidul khas. Tauhid am tu sifat 20 kita belajar kan. Tauhid am untuk membina akidah, yang ni untuk membina mukasyafah. Ya. Orang yang masuk syurga, masuk neraka kan, kemudian keluar balik, siapa tu? Tu ahli tauhid am, ahli akidah. Bagi kita jangan bahas akidah aja sampai mati. Akidah ni basic kan, dia kena naik mukasyafah. Ya. Yang masuk balik dalam neraka tu semua ahli akidah, kemudian keluar balik. Yang tak keluar balik tu tak ada akidah, kafir laknatullah tu, dia masuk kekal selama-lama. Yang keluar balik siapa tu? Tu ahli akidah. Bahkan dia tak ada akidah, dia kekal dalam neraka. Dia ada akidah, tapi sebab apa? Sebab dia ghaflah, dia lalai. Dia yakin Tuhan melihat, tapi dia tak perasan Tuhan lihat. Tu dia gomoh buat maksiat. Dia tahu Tuhan tu akan menyediakan nikmat, tapi dia tak perasan, dia orang lalai. Maka diperangkap oleh nafsu dan syaitan, tak sempat taubat, malaikat maut pun datang, balik dalam neraka je balik. Baru oleh kerana akidah dia ada, baru dia keluar balik, tapi teruklah dalam tu. Ya, ada yang nak masuk bighairi hisab, mesti dia duduk standard, dia tunduk standard musyahadah. Ya, orang ahli musyahadah, kalau dia mati situ maknanya musyahadah dipanggil syahidul batin. Syahidul zahir itu orang yang mati tak ada hisab, iaitu yang mati dalam medan. Dipanggil syahid ma'arakah. Ya, dia berperang, syahid betul dan niat dia betul, maka yadkhuluna jannah bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Kena niat nak syahid tuan ni, tak dapat tu soal lain. Tak syiat, kalau tak niat, man mata walam yanwi syahidan, mata maitatan jahiliyatan. Siapa mati tak niat nak syahid pada jalan Tuhan, dia mati jadi bangkai jahiliah Nabi kita. Ya, tak dapat soal lain. Sayyidina Hamzah masya-Allah kan. Tidak ada selingkar ruang, melainkan luka penuh, tapi dia mati di tak di medan. Dia mati di bukan medan, dia mati di rumah. Walaupun hebat. Ya, itu apa nama ni, seorang daripada sahabat Nabi. Siapa nama dia? Ya, itulah pedang Allah Taala. Siapa dia? Khalid bin Walid. Sayyidina Hamzah itu ketua orang mati syahid. Ya, Sayyidul Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu faqatala. Orang yang menjadi imam mati syahid, penghulu ialah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan orang yang berjuang bangkit menyatakan kebenaran Islam kepada pemimpin yang tak betul, lalu dia ambil tindakan dibunuh, maka dia akan dapat syahid, duduk sama dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Adapun Sayyidina Khalid bin Walid bersungguh-sungguh, tapi mati dia tidak di medan. Tak apalah. Sebab dalam syahid biasanya, kalau dalam bab syahid ni orang biasa sebut mati kan, orang tak sebut membunuh. Membunuh sama taraf dengan mati kan. Ya. Seorang dapat bunuh orang kafir dalam medan perang,
ya, dia masuk syurga terus. Haram neraka untuk dia. Al-qatil wal maqtul, pembunuh yang dibunuh tidak akan setempat di akhirat Nabi itu. Bagaimana kalau yang membunuh orang Islam syurga, orang kafir kena bunuh masuk neraka. Jadi yang membunuh masuk syurga. Tapi yang kita biasa dengar ialah takut silap faham lah. Dia pergi perang tak mati-mati lama dulu kepala dia. Kerak kepala aku nak syahid itu. Itu tak betul tuan. Ya. Jadi dia bunuh seorang pun ada tawaran syurga besar tu dalam jihad fi sabilillah tuan. Jadi sini buat apa? Satu kaedah besar. Sebab azab ialah terhijab kalbi dengan Tuhan, punca nikmat terbuka kalbi dengan Tuhan. Tu je. Ya, jadi cari jalan muka syafah supaya hati kita terbuka. Ya, itulah sunnah yang besar yang ada pada Rasulullah SAW dan para nabi-nabi, rasul-rasul, para sahabat, para aulia. Ya, dawamul hudur ma'allah. Ya, tanda hub apa? Ya, dawamul zik, kekal zikir dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyakkan akan zikir jangan putus. Itu juga setengah daripada tanda mahabbah dia betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Dan satu lagi, wahai saudaraku, jika kamu mahu dimuliakan dengan hudur, ya, hadir hati, sentiasa murakabah dengan Tuhan, musyahadah yang berkekalan agar sempurna nikmat ke atasmu, maka hendaklah kamu memperbetulkan taubatmu. Suis awal kena betul. Kalau taubat tak betul, bermakna kalbi dia tak bersih. Dia tak bersih, dia susah nak duduk taraf tu. Dia bersihkan dulu. Dah bersih baru dia tak. Itu cantik gitu. Takhliyah dan tahliyah. Lebih dahulu daripada kehendakmu mencapai makam yang tinggi. Sebab tu apa-apa pun di awalul maqamat at-taubah. Awal makam ialah taubat. Man lam yatub, ya, la ibadatan liman lam yatub. Tidak ada iktiraf ibadat orang yang tak bertaubat. Dia buat ibadat tapi dosa dia tak nak taubat. Kau tak taubat? Biar dah aku ibadat je. Habis. Tak ada harga. Sebab maknanya seolah-olah dia semayang, baju dia kena najis, kena tiayam. Tiayam pula tiayam punai. Ya, orang lain kuat bau tiayam kat kau ni. Habis kau tak masuk? Tak ada. Tak payah masuk, aku semayang ni. Orang semayang 1000 rakaat pun tak sah semayang ni. Sebab najis tu ada pada pakaian. Apatah najis ada dalam qalbi, itu lagi parah. Sebab tilik Tuhan tu tengok dalam tu berkarat banyak. Sebab tu dia suruh kita taubat, mana bersihkan. Bila bersih, dia akan diberikan beberapa pembukaan, pendekatan, ya, ke tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, masa Allah Taala letakkan innallahu yuhibbut tawwabin. Antara kasih, bukan sembarang dia dapat kasih Tuhan. Orang kuat bertaubat ni dapat kasih sayang Allah cukup mahal tu. Kemudian tarabuka al-irada qabla tasihut taubah, dipanggil ghaflatun, satu kelalaian. Kita nak kenapa menuntut kendak kita makam tinggi tapi tak nak taubat, itu satu lalai yang sangat besar. Ini akan dibahas silakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi Allahumma ighfir lana ya rabbana sallallahu fa inna khaira kullahu bi anta bina. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika